Saya yang bukan ustaz ni pun kena follow kat program agama sebab tak cukup cikgu kan. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Terima kasih kerana kepada anda yang terus menyokong dan menonton video-video saya daripada yang awal sampailah yang ke sekarang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Teruskan menyokong, teruskan subscribe dan share. Okey, hari ini adalah satu perkongsian pengalaman atau perkongsian cerita tentang satu aktiviti yang saya lalui semasa di sekolah pedalaman, iaitu Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan Telupit, Sabah. Okey. Buat yang baru follow ni, saya sebenarnya pernah berkhidmat di sekolah pedalaman selama 3 tahun. Okey, kalau nak tengok video-video pengalaman saya, boleh cek video-video lama saya. Apa cerita pengalaman saya di sekolah pedalaman, ada pada video-video lama. Okey, so untuk program kali ni, untuk video kali ni, saya lebih fokus kepada satu aktiviti, iaitu yang dinamakan Program Tautan Kasih pada tahun 2015. Apa program ni sebenarnya? Okay, program ni sebenarnya adalah program untuk murid-murid yang beragama Islam di sekolah pedalaman di daerah Telupit, Sabah, iaitu 3 sekolah pedalaman yang terpilih, yang berhampiran lah. Okay, iaitu Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan, SK Keremuak dan juga SK apa lagi satu saya tak sure lah, SK Imbak kot ataupun SK Tongot. Saya tak ingat, saya tak sure. Tapi antara 3 tu lah. Okey. Jadi tuan rumah dia adalah SK Keremuak. Ketiga-tiga ni adalah sekolah pedalaman. Ketiga-tiga ni adalah jauh daripada Pekan. Dan jarak daripada satu sekolah ke satu sekolah tu pun mengambil masa lebih kurang hampir 2 jam perjalanan daripada sekolah ke sekolah. Tak perlu keluar ke bandar, tak perlu keluar ke Pekan, tapi dalam perjalanan daripada sekolah ke sekolah melalui hutan simpan, kawasan sawit dan sebagainya mengambil masa 2 jam lebih. Hampir 2 jam lah nak sampai ke sekolah tu kan. Jadi sebenarnya ini adalah program di bawah panitia agama. Disebabkan tak cukup ustaz, tak cukup bukan tak cukup ustaz lah, cukup ustaz, tapi tak, daripada sekolah saya, ustaz yang nak mengiring murid ke sana tak cukup. Jadi saya yang bukan ustaz ni pun kena follow lah kan. Kita pun nak ambil pengalaman, kita follow. Jadi murid-murid tahun 5-6 kot kalau tak silap saya lah, terpilih kan, sejak sekolah terpilih. Jadi kita hantar murid. First kali adalah pengangkutan. Pengangkutan ada 2. Nak ke SK Keremuak ni, yang pertama kita boleh guna sungai, guna bot. Tapi masa tu tak dicadangkan lah oleh cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kan. Saya pun tak pasti sama ada masalah sungai, masalah bot rosak ataupun ada risiko lain lah. Mungkin murid terlalu ramai untuk naik bot dan sebagainya, tak dicadangkan untuk naik bot. So kita menggunakan kereta guru-guru dan kereta penduduk kampung. Ini kebaikannya bila kita baik dengan orang kampung. Orang kampung pun akan tolong kita. Dan anak dia orang pun ada dalam peserta tu juga kan. So dia orang pun hantarlah anak dia orang sekali. Jadi bergeraklah 3 atau 4 kereta guru-guru untuk bergerak ke SK Keremuak, tapi dalam keadaan yang selamat semualah. Cukup kita jaga betul-betul keselamatan murid ni. Okey. Dan sampai je dekat sana, murid-murid sebenarnya terus diambil alih oleh jawatan kuasa, oleh AJK, oleh FESI. Yang mana FESI ni pun adalah ustaz-ustaz di daerah Telupit. Panitia agama telah pun menyusun FESI untuk setiap murid-murid ni, dan juga aktiviti dan sebagainya. Saya yang bukan ustaz, dekat sana saya dah tak ada kerja, saya dah tak terlibat, saya hanya pengiring. Tapi bila kita sampai sana, setiap kali aktiviti kita tengoklah apa yang dibuat, dan kita pun sama-sama belajar jugalah. Okey, antara aktiviti yang ada adalah yang pertama, daripada pagi senam aerobik, itu riadah kan. Kita buat sedikit regangan, warming up, jogging sikit, senaman panaskan badan, biasalah kita nak jaga kesihatan kan. And then sarapan,
Kemudian tengah hari ada ceramah daripada beberapa ustaz, adalah tajuk-tajuk yang diorang bagi. Kemudian ada amali juga, contohnya amali solat, amali bacaan. Ustaz-ustaz ni menyemak bacaan murid-murid kan. Semak cara murid-murid solat. Saya tak semak lah, itu bukan bidang saya kan. Kita tengok dia macam mana ustaz-ustaz ni buat. Okey, jadi malam satu program yang ditunggu-tunggu lah malam kan, antara dia adalah burung hantu. Burung hantu ni sekolah mana-mana pun kebiasaannya buat. Tapi kat sekolah pedalaman ni sebenarnya murid-murid ni dah biasa bermain dengan gelap, bermain dengan tak ada cahaya, jalan dalam hutan. Tapi bila kita kumpulkan diorang ni, sesama diorang, kita buat program burung hantu, goyang juga diorang sebenarnya. Takut juga diorang. Walaupun permainan burung hantu tu hanya di sekitar sekolah. Kita buat, memang masa tu kita cakap okay, kita akan pergi masuk sini kan sebenarnya. Tapi sebenarnya kawasan sekolah je. Tapi goyang juga sebab mata kena tutup kan. Mata tutup tak nampak. Tapi takut juga murid-murid. Jadi sebenarnya walaupun dah biasa duduk di pedalaman, murid-murid ni sebenarnya masih ada perasaan takut juga. Tapi itulah yang kita nak didik, kita nak ajar kepada murid-murid supaya untuk menjadi lebih berani. Antara aktiviti lain adalah LDK, latihan dalam kumpulan. Adalah beberapa aktiviti permainan, kuis dan aktiviti-aktiviti yang dibuat dalam kumpulan oleh ustaz-ustaz ni tadi. Jadi dekat sini pun sebenarnya dia memberi ruang dan peluang untuk murid di sesuatu sekolah berkenalan dengan sekolah-sekolah lain. Sudahlah sekolah ni jauh-jauh, jarang-jarang nak berjumpa murid-murid ni kan. Tapi bila ada program macam ni, dapat berkumpul, dia orang dapat kenal dengan kawan-kawan baru. Antara kelebihan program ni yang saya dapat tengok adalah yang pertama, murid-murid termasuk cikgu-cikgu sekali lah kan, ada boleh belajar agama dengan lebih dekat, dengan lebih cepat dan betul. Sebab ustaz-ustaz yang telah dilantik ni tadi, diorang akan fokus kepada murid-murid kumpulan-kumpulan fesi diorang ni tadi. Jadi dalam kumpulan kecil, lebih jelas, lebih dekat ustaz-ustaz ni untuk share pengalaman, untuk cerita, untuk bersembang dengan lebih dekat dengan murid-murid. Jadi murid-murid lebih mudah untuk mempelajari pelajaran agama. Yang kedua, dia membentuk disiplin murid. Macam kita pergi camping mana-mana lah kan, sama je sebenarnya. Setiap kali aktiviti ada rutin. Bangun subuh, lepas tu ada senaman pagi, ada waktu makan sarapan pagi, ada waktu makan tengah hari, minum petang, makan malam, kemudian ada waktu bermain, ada waktu LDK, ada waktu ceramah. Setiap waktu-waktu ni adalah membentuk disiplin sebenarnya. Kita tak boleh makan suka hati kita ya kan. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk belajar, waktu untuk solat, benda-benda macam itulah. Jadi sebenarnya membentuk disiplin. Sangat bagus program ni. Jadi habis program tu 2 hari 1 malam, kita pun saya rasa 3 hari 2 malam. Kemudian kita pun berkemas. Lepas sesi bergambar, penyampaian hadiah dan sebagainya, kita kemas. Dan penduduk kampung tu pun datang balik nak ambil murid-murid dan barang-barang. Kita letak dekat belakang, packing. Kita bergerak sampai semula ke kampung kenang-kenangan. Jadi dekat sini, apa pengalaman yang saya dapat, apa perkongsian yang saya dapat adalah, walaupun kita jauh di pedalaman, kalau kita nak buat satu program tu, kita boleh buat. Yang penting adalah teamwork. Walaupun sebab kita tak ramai di pedalaman kan, kita tak ramai, tapi bila kita buat sama-sama, benda boleh jadi. Bila kita tak ramai, kita buat secara teamwork, benda boleh jadi. Itu yang penting. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga video ni bermanfaat, memberi inspirasi atau sebagainya. Kalau ada kebaikan, like, share dan subscribe. InsyaAllah saya akan kongsi lagi untuk video-video akan datang. Teruskan menyokong video-video saya. Terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.